Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik tuan, kita berhenti di mana? Yang ada buku kitab. Surat. Baik, muka surat 11. Soalan munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Jadi sebelum tu tuan-tuan kalau ingat kita ada sebut pada bab yang lepas ada satu malaikat yang dipanggil sebagai Ruman. Jadi malaikat Ruman ni kerja dia apa? Dia mai suruh kita apa? Tulis amalan-amalan kita. Jadi kalau ikut riwayat dalam kitab ni, setelah malaikat Ruman tu keluar baru datang munkar nakir. Ruman dulu datang. Tapi Ruman ni dia hanya suruh kita tulis, catat amalan-amalan baik dan jahat. Jadi bila kita catat, malaikat tanya kita tanya tulis pakai apa? Malaikat kata tulislah menggunakan air liur dan anak jari sebagai pen. Ini kita dah bincang lah sebelum ni. Tulis atas apa, lalu apa, malaikat potong daripada kain kafan kita, tulis di atas tu lah. Baik, itu kita sebut dah sebelum ni. Kemudian kita sambung di soalan munkar dan nakir. Baik, munkar nakir ni dinamakan dia sebagai munkar dan nakir. Kalau raqib atid, nama dia raqib atid sebab raqib ni maksud dia yang sentiasa mengawas. Atid ni yang tidak kita kata tidak punting pada kerja dia, sentiasa ada. Itu dipanggil raqib atid. Munkar nakir ni maksud dia orang yang mengingkari. Sebab apa dinamakan munkar nakir? Sebab bila dia bertanya kepada mayat ni, seolah-olah dia pun tak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitulah. Seolah-olah dia tak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada kita, apa yang kamu katakan kepada hamba ni, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia tahu malaikat lebih kenal, itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan hambanya. Itu dipanggil sebagai munkar dan nakir. Bila dia tanya, seolah-olah dia nak tahu siapa Muhammad tu siapa sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apabila mayat dihantar ke dalam kubur, malaikat Ruman sudah pun keluar. Malaikat Ruman dah keluar, yang kita sebut yang tadi tu, suruh kita catat amalan. Maka masuklah pula kedua-dua malaikat yang nama munkar dan nakir, yang kelihatan gelap, hitam. Dalam Sahih Bukhari disebut dan Muslim disebut macam mana rupa dia. Munkar nakir ni rupa dia aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Di hitam legam, lepas tu dia kebiru-biruan. Aswadani azraqani, hitam yang pekat dan kebiru-biruan. Di dalam Musannaf Abdul Razak dan Fathul Bari juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, dia tambah lagi. Munkar nakir ni rupa dia, mata dia macam cairan tembaga. Kan bila kita lebokkan besi kan nampak warna dia tu. Macam itulah warna mata dia. Warna mata dia bersinar macam cairan tembaga. Seperti disebut oleh Musannaf Abdul Razak dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian gigi dia tajam. Gigi dia, senang kata rupa dia tak elok lah. Kita takutlah tengok.
Gigi dia tajam macam duri atau seperti tanduk lembu yang tajam. Tanduk lembu yang tajam. Dan dia mencungkil menggunakan bukan kuku dia, gigi dia. Besarlah saiz dia. Saiz dia besar. Dan dalam ni tak sebut. Dia bila dia masuk dalam Sahih Bukhari tu dia sebut bila malaikat ni mai, dia akan dudukkan kita. Fayuqidani. Dia akan dudukkan kita. Maksudnya kita bukan tanya, malaikat tanya tu kita sambil baring, tapi kita sambil duduk. Tapi bukan di alam kita, di alam barzah. Sebab tu kita kalau ada alat canggih pun tak boleh kesan, sebab dia adalah di alam lain, di alam barzah. Tapi di alam barzah tu kita tanya sambil duduk, bukan kita baring macam tu, kita duduk. Malaikat tu yang dudukkan kita. Baik, kemudian dia punya gigi dia saya sebut tadi macam duri ataupun macam tanduk lembu, tajam. Kemudian dia punya dia mencungkil menggunakan gigi dia, dan badan dia berbulu badan dia, sehingga kan dia berjalan di atas bulunya, dan suara dia seperti guru. Dan dia rupa dia memang macam tu. Tak kira lah kita sama ada orang yang tak baik, orang tak solat ke, orang yang solat ke, orang yang main masjid ke, orang tak main masjid ke, orang yang berilmu ke, orang yang tak berilmu ke, syekh ke, ustaz ke, mufti ke, siapa-siapa pun macam itulah rupa dia. Dia rupa dia tak berubah. Macam saya sebut kat tuan-tuan, kalau rupa malaikat apa? Malaikat maut dia berubah. Makna dia kalau orang tu baik, malaikat maut datang rupa handsome. Malaikat maut macam tu, rupa dia handsome. Kalau orang tu baik, rupa dia handsome, baik. Kita tengok senang, nikmat kita tengok muka dia. Tapi kalau orang tu jahat, barulah dia datang dalam rupa yang menakutkan. Yang mana dia riwayatkan, saya pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS pernah minta dekat malaikat maut, bagaimana tunjukkanlah wajah dia ketika dia ambil nyawa orang yang baik. Maka Nabi kata malaikat Israel ataupun malaikat maut, dia kata paling sekejap, tengok ke belakang. Lepas tu dia tengok balik Nabi malaikat maut ni, rupa dia sangat indah, lawa lah. Sehingga kan dikatakan, kata Nabi Ibrahim AS, kalaulah orang yang nak mati ni tengok muka hang ni pun cukuplah nikmat. Handsome betul, handsome sangat-sangat. Supaya kita nak mati dengan hati yang tenang. Kemudian dia tanya, bagaimana pula rupa kau waktu mencabut orang yang ni lah, yang tak baik, ahli maksiat, orang kafir, munafik. Kata malaikat maut, wahai Ibrahim, kau takkan sanggup tengok. Tapi Nabi Ibrahim nak tengok juga. Maka nak kata malaikat maut paling sekejap. Kemudian bila Nabi Ibrahim tengok dia balik kali kedua, Nabi Ibrahim tengok, pingsan Nabi Ibrahim, pingsan terus. Rupa dengan mata merah, hidung dia keluar asap, rambut dia rinting, kulit dia hitam, kemerah-merahan. Oh, memang tak elok lah tuan-tuan pada pandangan kita. Itu malaikat maut. Tapi Munkar Nakir ni, macam inilah rupa dia, dengan hitam kebiru-biruan, dengan mata macam cairan besi, suara macam gurup, gigi tajam. Baik tuan-tuan boleh bayang, gigi macam tanduk lembu yang tajam, gigi dia. Maka dia mencungkil, kalau ada pukul orang masuk dalam tanah, dicungkil dengan gigi dia, taring dia. Kemudian badan dia berjalan di atas bulu tu. Dia ada bulu dan dia jalan di atas bulu je. Senang kata wajah dia sangat-sangat menakutkan. Dalam ni sebut suaranya seperti gurup, sedangkan matanya seperti kilat. Maknanya mata dia bersinar. Mata dia bersinar. Justru masuklah kedua ke arah pihak kepala mayat, maka berkatalah semayang. Bila dia masuk dia kepada kepala, maka semayang berkata, janganlah kamu datang kepada pihakku, kerana dia banyak semayang malam dan siang, kerana takut daripada tempat inilah. Maksud dia rajin semayang malam dan semayang siang, terutama solat 5 waktu lah. Di sini merujuk kepada solat 5 waktu sehari semalam. Baik, kalau tuan-tuan tambah dengan semayang sunat lagi lebih lah. Maksudnya dia menunaikan semayang waktu dia
dalam banyak-banyak semayang yang paling afdal adalah semayang 5 waktu lah. Paling afdal, lebih afdal daripada mana-mana semayang. Semayang 5 waktu paling afdal. Sebab itu dalam banyak-banyak semayang yang kita tahu daripada 50 waktu kemudian dikurangkan sampailah tinggal yang 5 ni berbanding waktu yang lain. Tetapi kita semayang 5 waktu kita, satu waktu macam 10. Saya sebut dalam apa? Waktu hadis Isra' dan Mi'raj. Bila kita semayang 5 waktu ni, di sisi Allah ditulis kita semayang 50 waktu. Bayang tu. Kemudian pula semayang 5 waktu ni pula, kalau kita berjemaah subuh, seolah-olah kita semayang tahajud separuh malam. Kan ada kan sebut. Kalau semayang subuh berjemaah, macam seluruh malam kita semayang. Kalau semayang isyak berjemaah, macam separuh malam kita solat malam, bertahajud. Tapi yang lagi bagus, tuan-tuan dah lah berjemaah, tuan-tuan bangun tahajud lagi, itu lagi baguslah. Itu yang kita nak, yang terbaik. Baik. Jadi tuan-tuan, yang paling afdal adalah semayang jemaah. Paling afdal berbanding semayang lain. Cumanya antara solat 5 waktu ni, mana yang paling afdal? Dipanggil solatul wusta. Mana semayang yang paling tinggi pahala dibandingkan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh? Sebagai ulama mengatakan solatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebagai ulama kata adalah semayang asar. Sebagai ulama kata semayang isyak. Sebagai ulama kata semayang subuh. Semayang untuk bagi apa? Hafizu 'alas salawat was salawatil wusta. Jagalah solat kamu dan solat wusta. Dia itu yang paling tinggi pahala dia. Baik. Jadi tempat dia selalu semayang, jadi semayang tak bagi dia lalu. Kemudian kedua-duanya masuk ke arah pihak kaki pula, lalu berkata, sebelum saya lupa tuan-tuan, semayang sunat yang paling afdal adalah semayang sunat rawatib. Kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan, bila kita semayang isyak, ramai jemaah dia tak semayang rawatib. Pas semayang isyak dia duduk, dia tunggu apa? Dia tunggu tarawih. Padahal semayang rawatib lebih afdal daripada tarawih. Semayang rawatib tu, semayang yang mengiringi solat tu, qabliyah dengan ba'diyah kan, qabliyah dengan ba'diyah. Itu semayang sunat yang paling afdal berbanding yang lain. Tapi ramai orang tuan-tuan kadang dia tak semayang lah. Ada setengah tempat pun langsung tak semayang lah. Lepas isyak terus tutup lampu, tak semayang sunat ba'diyah. Kalau kita semayang kat rumah bagus, semayang sunat ni afdal di rumah. Tapi takut balik rumah pun dah tak semayang lah. Padahal semayang ba'diyah adalah semayang yang paling afdal. Yang paling afdal lagi zuhur dan sebelum zuhur dan lepas zuhur. Kalau rajin buat 4 sebelum zuhur, 4 lepas asar, 4 lepas zuhur. Itulah semayang yang paling afdal. Sebelum subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 ataupun 2, lepas zuhur 4 atau 2, sebelum asar 4 atau 2, sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada masjid buat, ada surau buat, ada setengah masjid tak buat. Baik, sebelum maghrib ada qabliyah, buat boleh, tak buat pun tak apa. Lepas maghrib, sebelum isyak 2 rakaat qabliyah, dan lepas isyak ba'diyah. Yang ni jangan tinggal langsung. Kalau boleh kat rumah kita semayang dengan isteri pun, pas semayang. Sebab itulah semayang yang paling afdal. Kecuali kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan sunat tinggal rawatib. Ada orang dia semayang juga sunat tinggal. Sebab Rasulullah tak semayang rawatib. Masa dalam perjalanan Rasulullah tak semayang rawatib. Jadi tuan-tuan, kita ikut sunnah Nabi. Kalau kita dah jalan, kita dah qasar lagi, kita dah 4, kita buat 2, tak payahlah rawatib lah. Ada orang dia rawatib juga, dia rajin tuan-tuan. Malah Ibnu Umar pernah tengok orang yang dah qasar dah, berarti semayang 2 rakaat. Ibnu Umar kata semayang apa? Kita semayang ba'diyah. Ibnu Umar kata kalau macam tu lebih baik yang semayang 4 daripada semayang ba'diyah. Sebab tu Imam Syafi'i punya pandangan semayang 4 lebih afdal daripada 2. Ini pandangan Imam Syafi'i lah. Yang lain pada majoriti ulama. Ala kulli hal, nak sebutnya kalau kita dalam perjalanan, kita dah jamak qasar kan, tak perlu lagi kita buat ba'diyah dan qabliyah. Jadi tak timbul soalan lah. Tapi ada orang kadang dia tanya juga, boleh tak lepas kita rajin kan, lepas kita buat qabliyah, lepas ba'diyah boleh tak? Contohnya lah kita jamak takdim, betul tak? Lepas jamak takdim boleh lah buat ba'diyah zuhur, boleh waktu zuhur kan. Tapi yang afdalnya Rasulullah memang tak buat. Baik.
Kemudian sembahyang tak bagi je jalan, dah datang daripada bahagian kepala, sembahyang kata kamu jangan datang daripada pihak ni, sebab dia banyak sembahyang malam, dia yang siang kerana takut daripada tempat inilah. Baik, kemudian kedua-duanya masuk ke arah pihak kaki pula, lalu berkata, datang ke kaki pula. Sebagaimana larangan sedemikian itu juga, ini kerana sesungguhnya ia sudah ada berjalan ke arah jemaah lantaran takut ke daripada tempat inilah. Maksud dia datang berjemaah, kaki dia jalan ke tempat-tempat yang baik. Dan kita tahu pun kalau jemaah ni semayang orang yang apa, hati dia terikat dengan masjid, kita kena latih diri lah tuan-tuan. Terikat dengan masjid ni makna dia, kita kalau nak pergi mana-mana, tengok nak asar dah, tangguh dulu, pergi semayang dulu. Ataupun pergi bagang serai ke, pergi mana-mana, azan, pergi semayang dulu. Kalau tak ada itu, kata hati terikat dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang mana hati diterikat dengan masjid, ia termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan pada hari yang tak ada naungan. Orang yang hati dia terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita salah satu pada itulah tuan-tuan, daripada 7 golongan yang mendapat naungan arasy. Baik. Kemudian ini sungguhnya sudah ada berjalan ke arah berjemaah lantaran takut daripada tempat inilah. Baik, sebab tu tuan-tuan, antara pahala pahala yang cukup besar dalam kita buat amal kebaikan ni, antaranya boleh dikatakan mungkin yang paling besar lah kot, pahala sembahyang Jumaat. Siapa pergi sembahyang Jumaat jalan kaki, naik motor tak dapat, naik kuda tak dapat, sebab sebut dalam hadis walam yamshi walam yarkub. Man siapa yang pergi sembahyang Jumaat, dia berjalan, dia tak menunggang, maka baginya setiap langkah tu dia angkat apa? Darjat. Darjat. Dihapuskan dosa dia. Dan satu langkah tu seolah-olah darjat 1 tahun amalan. 1 tahun. 1 langkah. Sebab Nabi sebut jelas, yamshi walam yarkub, jalan tak menunggang. Ada video viral kan, pakcik Arab tu jalan kaki, pukul 8 pagi jalan kaki dah, viral dulu kan. Orang nak bawa dia kata tak mahu, nak jalan kaki. Dia kata, pakcik awal hari pukul 8 pagi, lewat dah, dia kata. Pakcik Arab tu kan, dah ada baca hadis tu. Hadis tu saya cek memang ada lah tuan-tuan, memang ada. Hadis tu riwayat Tirmizi kalau tak silap, hasan ataupun sahih hadis dia. Jadi berjalan, maka bagi dia pahala setahun tiap-tiap langkah. Pahala setahun ni apa? Kata ulama, pahala puasa dan pahala tahajud tiap-tiap langkah. Besar pahala dia. Saya pun terkejut dengar, hebat. Tapi kita nak berjalan tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin jalan pergi ke masjid sunyi. Tapi itu kelebihan dia yang tidak ada bagi orang yang, maksudnya Nabi suruh kita ni mujahadah dalam melakukan kebaikan. Kata Rasulullah pun tuan-tuan SAW, ketika mana dia apa, kan Rasulullah berkhalwat kan di Gua Hira. Khalwat ni kalau bahasa kita bukan mahram, berdua-duaan, betul tak? Tanpa ada mahram. Tapi masuk khalwat ni dari bahasa Arab, maksud dia bersendirian. Maksud kita duk guna khad bersendirian tanpa mahram. Dia khalwat asal dia bersendirian seorang-seorang. Jadi Rasulullah khalwat seorang-seorang di Gua Hira kan, jauh tu. Dan tuan-tuan yang pernah sampai ke Mekah, saya tak pernah sampai lagi, tuan-tuan tahu naik pun tinggi. Satu. Yang kedua, daripada Mekah nak ke Gua Hira tu, ataupun Jabal Nur, Jabal Nur tempat dia, Jabal Cahaya, Jabal Nur, di situ ada Gua Hira. Daripada Mekah tu lebih kurang 2 batu. 2 batu ni lebih kurang 3.2 km. 3.2 km Rasulullah jalan kaki, bawa bekas makanan naik atas. Ceritanya tuan-tuan begitulah, kalau nak ibadah dia ada mujahadah lah. Tahu mujahadah dia dapat lebih lah. Jadi itulah pahala sembahyang Jumaat pergi jalan kaki ya. Walam yarkub jelah, jangan apa? Jangan menunggang, jalan kaki. Ada seorang saya jumpa, dia kata tak apa, kalau naik motor lagi banyak pahala. Pasal pahala ikut pusingan roda. Pandai dia. Oh macam tu naik skuter lah, tayar kecil lagi pun banyak pusing. Jangan mana-mana, betul tak? Dalam hadis sebut jelas dah, yamshi walam yarkub, walam yarkab, yamshi walam yarkab. Dia berjalan dan dia tidak menunggang.
Kita naik motor dapat pahala, kita beli minyak kan, tidak kan? Kita beli minyak tapi tak boleh lawan jalan kaki. Jangan kita sebut, sebab saya pernah jumpa orang sebut macam tu, oi naik motor lagi banyak pahala pada berjalan. Jangan macam tu silap. Kita naik motor naik lah, ada pahala, kita keluarkan duit beli minyak kan, duit infak kita, tapi tak boleh lawan lah orang yang jalan kaki. Malah kalau kita sembahyang raya kan sunat pergi jalan lain balik jalan lain, betul tak? Kan sunat pergi jalan lain balik jalan lain. Baik, antara hikmah dia supaya kita ramai bertemu dengan orang. Jalan ni bertemu dengan orang ni, jalan lain jumpa bertemu orang lain. Kita ramai bertemu di pagi raya. Baik. Jadi itulah kelebihan bila kita berjalan ke tempat berjemaah. Lantaran takut daripada tempat inilah, sebab takut tempat inilah. Baik. Kita sembahyang tuan-tuan sehari 5 waktu, 17 rakaat. Itu pun Nabi Musa AS minta Rasulullah pergi lagi minta kurang kan, pergi lagi minta kurang, 5 kurang lagi. Jadi daripada 50 dah jadi 5, minta kurang lagi. Semalam masa saya di Masjid Jawi minggu lepas, memang ada golongan yang tak percaya hadis tu. Ada kan hadis Nabi naik dapat 50 waktu kan, hadis tu sahih, Bukhari Muslim, banyak riwayat dia. Jadi minta apa? Nabi Musa suruh apa? Minta takhfif, yang ini pengurangan, maka kurang 5. Saya mula-mula dengar di Semanggui, saya mula dengar buat Syiah dia tak percaya hadis tu. Buat Syiah tak percaya hadis tu, dia kata seolah-olah alasan dia lah, alasan dia macam main-main. Dia kata siapa Allah Ta'ala dah tahu 5, kenapa bagi 50? Macam main-main. Rasulullah naik 9 kali macam main-main dengan Allah. Itu alasan pertama. Tapi mati dia pun yang kata macam tu. Tapi orang Syiah mati dah dia. Itu alasan pertama. Yang kedua alasan dia, dia kata sebab Nabi Muhammad ni kalaulah betul hadis tu, hadis ni tak boleh, dia pakai akal lah, pakai akal dia lah. Dia kata kalau hadis yang 50 waktu ni bukan 50 rakaat, 50 waktu kan, Rasulullah naik kurang, menunjukkan Rasulullah ni lemah. Sebab Nabi Ibrahim AS bila diperintahkan sembelih anak dia, Nabi Ibrahim buat, tak ada soal. Ni Rasulullah minta kurang, seolah-olah Rasulullah lemah. Apa benda atas alasan dia. Dia mula-mula cakap ni Husin Haikal. Husin Haikal ni dia macam ke Syiah sikit lah, penulis pada Arab, nama dia Husin Haikal. Dia tolak hadis ni. Dia kata walaupun hadis ni sahih, banyak riwayat dia, Bukhari Muslim lagi. Jadi dia tak faham. Pertama, Rasulullah bukan tak terima, Rasulullah terima 50, betul tak? Tapi kenapa minta kurang? Sebab kesian pada umat. Sebab kesian pada umat. Kan Nabi Musa dah kata dia dah cuba umat dia. Nabi Musa punya umat dan syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sembahyang 2 waktu je. 2. 1 waktu 2 rakaat. Subuh 2, asar 2. 4 Sehari 4 rakaat. Itu pun ramai tak boleh. Itu yang minta kurang tu. Minta kurang. Nabi Muhammad minta kurang bukan pasal Rasulullah tak semangat. Rasulullah semayang habis buka-buka kaki. Tapi kerana kesian pada umat. Sebab tu Rasulullah bila sembahyang tarawih kan, 3 malam keluar, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 tak keluar. Punya ramai tunggu. Pasal apa? Akhsha an tufrada alaikum. Aku risau turun wahyu kata wajib sembahyang tarawih. Tu dia tak keluar. Tu dah dengar hadis kan. Kesian pada umat. Pertama tak faham. Dia tak faham. Yang kedua alasannya, kalau Allah Ta'ala dah tahu 5 yang diwajibkan, kenapa mula-mula bagi 50? Ni alasan yang nampak kukuh sikit lah kot. Tuan-tuan, sebelum kita main kat dunia ni, Allah Ta'ala tahu dah semua syurga neraka. Betul tak? Allah Ta'ala tahu, ilmu dia ni tidak ada batasan, dah tahu dah. Allah Ta'ala boleh je masuk sebelum kita datang ke dunia ni, letak dah. Jadi duduk neraka, duduk dalam syurga. Pasal tahu nanti ingkar. Pasal apa kita diwajibkan? Pasal kita menerima amanah ni. Kan Quran sebut, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha. Langit, bumi, gunung ganang tak terima amanah. Kita ambil amanah. Dan surah Ahzab ayat 72 kan. Amanah ni apa? Taat Allah masuk syurga, lawan Allah masuk neraka. Maka kita terima, maka kita diberi pilihan. Kita dengan jin ada pilihan kan? Pilihan taat pada Allah ataupun pilihan lawan Allah. Kita ada pilihan. Tak seperti mana langit, bumi, gunung ganang, matahari tak ada pilihan. Kita ada pilihan. Dan kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan. Tapi kenapa Allah Ta'ala datangkan juga kita di dunia? Kerana adilnya Allah.
supaya menjadi bukti. Kat dunia ni menjadi bukti. Siapa yang ingkar, siapa yang tak ingkar. Ini bukti adilnya Allah, rahmatnya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala wajibkan 50 waktu? Ini menjadi apa? Sebagai tunjuk pada kita. Yang pertama, kita sembahyang 5 waktu pun kan Allah Ta'ala sebut kat Nabi Muhammad seolah-olah satu waktu sama dengan 10. Maknanya kita sembahyang 5 waktu macam kita sembahyang 50 waktu. Itu yang pertama, rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara hikmah dia menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah pada umat dia. Betapa sayangnya, sanggup daripada langit ke-6 Nabi Musa naik balik ke atas. Betapa sayangnya Nabi Muhammad terhadap umat dia, sayang sungguh, sanggup naik, tuan-tuan. Itu antara hikmah dia. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita sembahyang, setiap kali sembahyang kita doa kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Pasal apa duk minta jalan yang lurus? Tak boleh ke sekali minta Allah bagi terus? Tak kan? Sekali minta sudah bagi terus. Kenapa kena minta berkali-kali? Setiap kali sembahyang kita minta. Batuk sikit, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita duk minta berkali-kali kan, sampai ada satu orang Melayu tu, dia masuk Kristian. Sebab apa dia masuk Kristian? Sebab dia kata Islam ada kat YouTube, ada lagi video dia kalau dia tak buang lah. Dia kata sebab Islam ni sesat. Pasal apa sesat? Pasal orang Islam ni katanya tiap-tiap kali sembahyang dia orang Melayu Islam masuk Kristian. Tak kali sembahyang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Makna dia orang Islam ni tak lurus lagi. Dia faham lagu tu, mengarut betul lah. Itulah bila pakai akal Quran ni, bila kita tafsir pakai akal, kita tak rujuk kepada ulama, tak rujuk pada asbabun nuzul, tak rujuk pada hadis Nabi, dia memang merepek lah. Itu Rasulullah sebut dalam hadis, man fassal Quran bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran pakai akal, dah ada tempat dia dalam neraka. Dah ada dah. Sebab Quran memang kalau tafsir guna akal merepek. Dhamir kita boleh claim kita, innaka laminal mursalin kan, sesungguhnya kamu di kalangan rasul. Kan dulu ada rasul mengaku. Apa dalil kamu rasul? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu di kalangan para rasul. Dia kata dulu ka ni merujuk pada Nabi Muhammad, sekarang ni ka tu saya, dia kata. Dia perasan ka kamu tu akulah, dia kata. Tafsir tu tak boleh tafsir pakai akal. Baik. Jadi kita doa pada Allah ni, ihdinas siratal mustaqim, sehari 17 kali kan kita baca. Tiap rakaat 17 kali. Tak baca batal sembahyang. Sebab apa? Sebab Allah, yang pertama, Allah Ta'ala suka hamba dia berdoa. Betul tak? Ud'uni astajib lakum, doa mukhul ibadah. Allah Ta'ala suka hamba dia berdoa. Dalam hadis sebut, laisa 'adallah akramu 'alallah, laisa syai'un akramu 'alallah min ad-du'a. Tidak ada perkara yang paling mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Sebab tu seafdal-afdal ibadah adalah sembahyang, dan sembahyang itu doa. Sebab Allah Ta'ala suka hamba yang meminta. Allah suka hamba yang meminta. Pasal apa iblis sesat? Pasal waktu ditulis di aras kan, akan ada yang sesat. Malaikat semua pakat berdoa, malah minta iblis tolong berdoa. Tapi iblis tak doa kat diri dia. Pasal iblis kata, takkan aku sesat, takkan aku yang sesat, kuat ibadah ni. Siapa orang yang dia kuat ibadah, dia tak berdoa pada Allah, tak minta hidayah, tak minta pengampunan. Pasal apa tak minta ampun? Aku mana ada dosa? Contoh kenapa tak minta rahmat? Aku ni dah memang banyak ibadah, memang rahmat dah. Kenapa tak minta syurga? Kenapa tak minta lindung pada azab? Nak kena azab apa? Aku memang dah baik. Yang ni saya tak tahu, tuan-tuan. Yang ni rosak. Hatta Rasulullah ajak kan isteri dia lepas sembahyang baca Allahumma inni a'udzubika min, sebelum bagi salam tu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian wa min adzab, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar, ya Allah minta lindung pada azab kubur dan azab neraka. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih dajjal, pada fitnah dajjal.
Nampak tak? Minta lindung daripada azab kubur, azab neraka. Siapa yang rasa dia kuat ibadah dah, zikir selawat, zikir berpuluh ribu, selawat puluh ribu, kenapa tak doa? Takkan nak doa, aku tak kena azab dah. Yang ni saya ingat rosak tuan-tuan, rosak. Sombong, orang yang sombong. Sebab tu Rasulullah bila dalam kita baca dalam Quran kan, apa, ud'uni astajib lakum kan, doalah aku akan perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhili. Ayat tu sambung ni. Apa makna dia? Sesungguhnya orang yang sombong daripada berdoa akan masuk neraka dalam keadaan yang hina. Contohnya iblis tuan-tuan. Iblis dia tak berdoa dan dia masuk neraka. Malaikat semua pakat berdoa, dia tak berdoa, maka dia masuk neraka dengan jalan yang hina. Sebab tu kita berdoa. Tu Rasulullah berdoa tuan-tuan, minta pada Allah doa, minta pada Allah, minta kurang. Maka 5 sampailah jadi daripada 50 jadilah 5. Baik, tapi kita sembahyang 5 waktu macam kita sembahyang 50 waktu. Baik. Ini kerana sesungguhnya ia sudah ada berjalan ke arah berjemaah lantaran takut daripada tempat inilah. Baik, kemudian lalu kedua-dua pula masuk ke pihak kanan yang dan berkata sedekah seperti demikian itu juga sedekah seperti demikian juga melarang. Jadi, masuk ke belah kanan sedekah mai. Sedekah kata tak boleh masuk sebab dia banyak bersedekah. Baik, dan tuan-tuan makruf, tiap-tiap pagi ada malaikat mai kan, dua malaikat dia berdoa, Allahumma a'ti Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafah. Tiap-tiap pagi akan datang dua malaikat, dia turun, dia doa kan. Datang kat saya dua malaikat, tuan-tuan dua malaikat, dia berdoa. Semua hamba. Dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ke harta dia lah seganti. Wa'ati mumsikan talafah, dan berikanlah orang yang mumsik ni, orang yang pegang harta ni, kedekut lah mana dia. Orang yang kedekut nak belanjakan harta ni, berikanlah kehancuran, berikan kehancuran pada dia. Jadi tuan-tuan tahu, dan Nabi pun sebut, dan Nabi berjamin kan, ada 4 benda Nabi jamin. Tapi saya sebut satu lah tuan-tuan. Satunya yang Rasulullah jamin adalah ma naqasa malin min sadaqah, harta takkan berkurang kerana sedekah. Ni Rasulullah bersumpah ni, dipanggil apa? Salasun uqsimu alaihin. Dalam hadis ni 4 perkara. Salasun uqsimu alaihin, 3 perkara yang aku sumpah atas kamu. Nabi sumpah pada kita. Nabi bersumpah. Patut Nabi ni tak payah sumpah dah, cakap je, betul tak? Cakap. Tapi Rasulullah nak pegang betul-betul ni. Kalau Rasulullah cakap pun dah wama yantiqu anil hawa, tapi nak bagi ingat pada kaum dia. Salasun uqsimu alaihim, 3 perkara yang aku ingatkan kamu semua. Pertama, ma naqasa malun min sadaqah, takkan kurang harta kerana banyak bersedekah. Maksudnya orang yang bersedekah takkan miskin. Takkan miskin. Ini jaminan Rasulullah, bukan jaminan saya. Rasulullah jamin, dan malah Rasulullah bersumpah lagi, siapa yang bersedekah dia takkan miskin. Tapi tuan-tuan, sebelum mula bersedekah, mula dengan adik-beradik lah. Pertama isteri dengan anak-anak. Jadi kita janganlah kedekut untuk kita beli baju kat isteri kita ke anak kita ke. Kalau kita boleh makan sedap-sedap, pastikan isteri dengan anak-anak juga makan sedap. Ada orang kadang-kadang isteri dengan anak-anak kat rumah makan pun tak ada, dia dengan kawan-kawan dia belanja makan. Ini tak betul tuan-tuan. Salah. Isteri dulu, itulah yang seafdal sedekah. Isteri dengan anak-anak. Kita suka makan apa, itulah yang kita bagi pada isteri dengan anak-anak. Sebagai orang kan, isteri dia bagi masakan, isteri dia tak kerja, dia kerja, contohnya lah. Isteri dia makan apa yang ada kat rumah, apa yang ada lah. Dia kerja, dia makan hebat, dia siakap 1000 Langkawi tu. Dia makan mahal-mahal, bini dia kat rumah makan apa dah, ni tak kena. Boleh ya tuan-tuan nak makan kat luar, bukan tak boleh, tapi pastikan kat rumah pun ada.
Ataupun macam tu. Itu yang paling afdal. Saya pernah jumpa orang rajin belanja orang, belanja kawan. Makan ni dia belanja, makan belanja. Bini dia makan pun tak tahu. Haru tuan. Haru. Ini masalah. Baik. Belanja kawan bukan dia anggap sedekah lah. Sedekah ni kita bagi, dia panggil hibah lah. Hibah ada pahala tapi tak macam sedekah. Sedekah ni apa? Sedekah ni kita bagi pada orang yang memerlukan. Fakir miskin lah. Dia jadi sedekah. Kalau orang tu dia tak miskin pun saja aku bagi kat dia, ni aku sedekah. Bukan sedekah, hibah. Macam kita korban lah. Kita korban-korban jumpa ustaz. Ustaz bukan antara duit. Ustaz pun kaya, gaji banyak kita bagi ni, ustaz saya sedekah. Bukan sedekah, hibah. Tak apa sebutlah sedekah pun. Tapi di sisi Allah dia tak tulis sedekah, dia tulis hibah. Kita kalau korban bagi semua dekat orang apa, bagi kat ustaz semua. Ustaz ni, ustaz tu. Tapi ustaz semua kaya-kaya, batal korban, dosa lagi ada. Saya bagi kat ustaz, bukan kira bagi kat ustaz. Korban 1/3 mesti bagi pada fakir miskin. Itu kira korban. Disyariatkan korban wa at'imul ba'isal faqir. Beri makan pada orang yang susah lagi melarat. Bila korban, orang korban yang paling kena silap, betul tak? Silap. Malah saya pernah pergi satu tempat, dia pening bila saya cerita bab korban, dia susah hati. Dia korban banyak kat kampung dia. Adalah kawasan Bagan Serai lah tuan. Duit banyak, korban banyak. Tapi fakir miskin dalam kampung dia ramai tak dapat. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Dia bagi kat orang dia kenal. Saya kata pergi kat Bagan Serai, pergi beli daging bagi. Betul, wajib ganti. Sebab korban, disyariatkan korban untuk kita raikan fakir miskin. Mereka lah VVIP. Bukan saya, bukan siapa orang lain, bukan imam tuan-tuan. Tapi lah fakir miskin. Jadi rupanya ada fakir miskin dalam kampung dia tak dapat, tapi orang lain merata dapat. Silap. Kalau boleh, kalau Rasulullah korban tuan-tuan, kalau cara Rasulullah korban semua fakir miskin. Semua. Rasulullah ambil hanyalah selup tangan angkat. Yang tu saja Rasulullah ambil. Selup tangan angkat. Bukan dua tangan tu tuan. Satu je. Agak-agak berapa kilo? Agak-agak lah. Daging banyak, selup angkat. Berapa kilo agak orang korban tahulah. Itu yang Rasulullah ambil. Yang lain bagi fakir miskin semua. Yang buat kerja bagi duit. Itu cara dia korban. Saya ingat ada satu masjid, dia punya marah dengan saya pasal isu ni lah. Sebab mereka dah jadi budaya, mereka korban batang pinang, apa lagi, yang best-best ni semua orang buat kerja. Saya kata tak boleh. Kalau ikut zaman Rasulullah yang buat kerja, habuk pun tak dapat duit. Itu yang sebenar. Cuma fatwa di Malaysia ni dah jadi budaya kita. Bila korban semua pakat mai kan. Jadi macam mana yang buat kerja kalau miskin tak apa, bagi miskin boleh lah. Kalau yang tak miskin, dia dapat seperti mana orang lain dapat. Itu dia tak boleh ada apa-apa istimewa. Ini kadang kita terkeliru sikit tuan-tuan. Saya ada seorang kawan juga, ustaz balik pada Iraq. Dia kata boleh, dia kata. Saya tak boleh. Saya tak tahu macam mana boleh kita boleh. Dia kata boleh kalau dia pandai sembelih lembu kan. Jadi bila sembelih lembu, orang bagi hebat-hebat lah. Batang pinang, kepala, ekor, syok lah dia. Jadi dia kata boleh, dia kata. Tak boleh. Dia kata alasannya sebab bila korban menjadi pemilik korban punya, maka terpulang pada dia. Salah tu. Kita kalau kita korban, memang kita punya. Kita bagi fakir miskin 1/3. 2/3 kita punya. Bagi yang kata bagi jiran tetangga tu tak wajib. Yang wajib fakir miskin tu. Itu yang wajib. Boleh tak tuan-tuan kita korban? Banyak kita korban 5 ekor lembu. Banyaklah kita bagi 1/3. Banyak kita dapat kita. Boleh tak kita jual tuan-tuan? Kan kita punya, boleh jual tak boleh? Jual, dosa dapat, pahala hilang tu. Betul tak? Tak boleh jual. Jangan kata daging, tanduk pun tak boleh. Tak boleh, ekor pun tak boleh. Tak boleh jual. Siapa yang korban tak boleh jual, haram. Tak boleh gunakan jual tu. Dalam hadis jelas sebut, siapa jual tak boleh, hilang pahala dia. Jangan dapat daging korban banyak, kita jual nasi lemak, esok nasi lemak daging korban lah. Boleh bagi free, jangan bagi jual. Jual berdosa. Macam tu tak payah korban. Tak payah korban. Kita nak pahala korban tapi tak ikut, mana boleh? Betul tak? Kita nak semayang tapi sambil semayang nak makan. Baik tak payah semayang.
Alah sembahyang tarawih sunat je, lebih baik hang tak payah sembahyang. Main-main mana boleh. Sembahyang pun kalau kita makan, kalau kita minum kan batal, malah berdosa lagi kita main-main. Walaupun sembahyang tu sunat, kena ikut peraturan. Sama juga korban. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kita tak boleh. Contohnya lah korban, orang main misi rumput mah kita. Kita nak bagi apa? Bayang. Kita daging korban penuh betul kita nak bayang, tak ada pula duit kat bank, tak ambil. Yang misi rumput kata tak apalah, bagi daging korban lah. Upah daging korban. Bagi hilang pahala. Kita dah guna daging tu untuk interaksi muamalat, tak boleh. Quran sebut daging korban, wa at'imul ba'isal faqir. Quran sebut je lah. Jadi tuan-tuan, buat daging korban pastikan. Ada setengah tempat saya ingat sampai daging korban ni, apa, orang tu miskin. Penang ni, cerita Penang lah. Orang memang miskin taman tu. Pak dia dah ambil, anak dia dah ambil, kena halau balik. Pak hang dah ambil, dia pergi balik. Imam tu sedih, imam tu cerita, nak menangis dia cerita. Kesian tengok orang tu susah. Salah. Sejak bila ni kita ni salah? Masjid tu yang bawah saya kata tak boleh. Dia pun punya masjid punya style, dia pun bagilah kat semua orang. Tapi yang best ni simpan kat buat kerja. Lari. Ikut zaman Rasulullah langsung tak dapat. Sebab tu daging korban yang kata boleh ni dapat seperti mana orang lain dapat, boleh lah. Tapi bila ada unsur-unsur apa, seolah-olah special, seolah-olah upah situ, yang ni maka berdosa lah. Tukang korban dia salah, hilang pahala dia. Sepatutnya macam ni tuan-tuan. Kalau nak bagi daging juga macam mana? Korban buat, lepas tu yang buat kerja macam mana? Pergi beli batang pinang bagi seorang 5 kilo bagi, pergi beli. Ataupun apa, buat, kita ada 5 ekor lembu, kaya kan nak korban. Korban 4, seekor lagi tak payah korban. Habis tu buat apa? Buat sedekah. Kan ada orang sedekah, buat sedekah kan. Itu terpulang. Kita buat korban, kita sedekah saja. Bila sedekah, kita tak dapat pahala korban, tapi dapat pahala sedekah. Tapi pahala korban dah paling hebat. Kita nak naik dia nanti. Boleh lah. Jadi buat korban sedekah. Ada orang buat kan, dia 7 orang, dia kongsi sampai 20 orang, dia jadi korban sedekah. Korban sedekah ni macam mana? Terpulang kat tuan-tuan. Bagi kan, tak boleh seekor lembu bagi kat orang buat kerja semua. Seekor lembu apa ambil lah kat hamba. Tapi bila tang daging korban, ikutlah peraturan dia. Bagaimana peraturan dia. Baik, jadi di masjid ni saya kata tak boleh. Daging korban mesti bagi sama rata. Marah dia pun tuan-tuan. Nasib baik saya tak pergi dah. Masjid saya tak pergi dah. Pasal vaksin lah, saya tak pergi dah masjid tu. Punya marah lah tuan-tuan. Kata kalau macam tu, kalau macam ni ustaz, dia pun marah sungguh dalam masjid tu. Kalau macam ni ustaz punya cara, siapa nak buat kerja? Anti vaksin tu lah, semangat sungguh dia. Saya kata kat dia, kalau dia kata ustaz, kalau dah orang tak, kalau semua orang tak nak korban, tak payah korban. Itu saya kata. Nak korban main-main, salah. Nak sembahyang sunat, tapi nak sambil menyembang. Pasal sebab menyembang, sembahyang sunat je, memanglah sunat. Tapi kalau hang menyembang saja-saja berdosa. Lebih baik hang tak payah sembahyang. Betul tak? Kita tengok orang sembahyang menyembang, hang baik tak payah sembahyang. Tengok korban tak ikut peraturan, baik tak payah korban. Apa buat dosa? Dia tu dia bagi, dia pikiak. Pakcik ni pikiak. Dia ustaz macam ni lah ustaz. Katakanlah kami ikut cara ustaz ni, marah tu dia. Kami sembelih lembu, siapa pun tak nak buat kerja. Pasal dia pun dah jadi budaya, yang best-best ni bagi kat orang buat kerja. Macam mana nak buat ustaz? Trik-trik lah tuan-tuan, trik. Macam mana kita nak anti vaksin? Buat korban pun kita fail tuan-tuan. Saya kata kat dia, kalau dah sembelih lembu, semua merajuk tak nak buat kerja, wajib tuan lembu tu upah orang buat kerja. Seperti mana zaman Rasulullah SAW. Rasulullah sembelih 10 ekor unta, yang buat kerja tu bagi duit. Itu yang Rasulullah buat. Boleh. Itu yang dia wajib buat. Sebab dah sembelih menjadi hak fakir miskin. Biar dosa. Boleh tuan-tuan. Cerita sikit bab itu lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang tergagal. Kan lebih baik ada satu masjid tu, saya pesan mereka buat apa? Mereka bila korban, mereka potong yang hak bahagian best-best tu, mereka bubuh semua dapat. Betul tak? Siapa dapat lah. Itu lagi bagus. Tak pun senang kata tuan ambil, betul tak? Tuan korban lah ambil, betul tak? Ambil lah. Supaya tak jadi pertikaian. Bagi orang lain buat kerja seperti mana orang lain dapat,
kemudian kita tambahlah duit kita ke apa, terpulanglah. Tapi jangan ada unsur-unsur seolah-olah kita bayar upah melalui daging korban. Tak boleh, memang tak boleh, memang salah. Baik tuan-tuan, habis lah. Saya ingat jam tuan-tuan ni syuruk pukul 7-8 minit. Kawai lagi ke? 7-8 minit. Ada 9 minit lagi lah. Baik. Kalau buat makan, satu lagi, kalau buat makan lah, tuan-tuan dah korban, yang bahagian sedap-sedap ni buat makan boleh, tapi panggil semua. Dia pemain-main, tak main sudah, betul tak kan? Kita panggil semua. Okey, nanti kita ada main-main, kita ada buat sup bahagian tulang ke apa kan, panggil lah mana main. Siapa main nanti panggil je semua. Tapi dekat dia pun tak main, kita makan lah. Tapi jangan ada unsur-unsur kita menggunakan dia sebagai upah. Itu memang tak boleh, memang salah lah, senang kata tuan-tuan. Hatta kalau dalam mazhab Syafi'i lagi straight dia macam mana? Saya dapat daging korban, saya bukan fakir miskin. Tuan-tuan korban bagi saya daging korban, saya dapat sampai nak dekat 10 kilo punya banyak, saya jual, haram. Dalam mazhab ini saya pun tak boleh jual, pasal saya bukan fakir miskin. Saya jual berdosa. Kalau saya buat nasi lemak jual, haram juga, walaupun saya bukan tuan korban, sebab saya dapat melalui hibah. Yang boleh jual adalah orang miskin. Ini dalam mazhab Syafi'i straight. Siapa yang miskin, dia dapat daging korban, dia boleh jual daging tu, pasal itu dia memang dia punya. Boleh tu. Jadi kita berhati-hatilah tuan-tuan dalam bab-bab yang begini tuan-tuan. Kemudian lalu masuk pula sebelah kiri, maka berkata puasa itu banyak. Benar mayat ini lapar dahaga kerana takut daripada tempat inilah. Baik. Jadi mai daripada belah kiri pula puasa tak bagi masuk. Belah kiri puasa. Sebab apa? Lapar dahaga kerana takut tempat inilah. Puasa niat dan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia ada 3 tahap. Pertama, puasa orang awam, puasa tapi maksiat tak tinggal, dosa duk buat, lidah dengan tangan tak jaga, mata tak jaga. Ini puasa orang awam. Kita nak puasa yang kedua lah, puasa biarlah khawas. Orang yang puasa tinggal dosa mata, dosa lidah, tinggal segala dosa. Nak lagi bagus, puasa khawasul khawas, puasa dalam keadaan tak buat dosa langsung, jaga mata, jaga lidah. Tambah lagi satu, jaga hati. Hati tak memikirkan soal duniawi dan maksiat, tapi hati memikirkan soal akhirat ataupun perkara-perkara yang tidak harap. Hati pun kena jaga, jangan banyak fikir tentang dunia. Okey tuan-tuan, akan datang muka surat 12. Oleh demikian tiba-tiba mayat pun sedar daripada nyak tidur. Gitulah. Kemudian kami mau tauhid dan sebagainya. Itu akan datanglah tuan-tuan. Nanti saya akan nak sebut, akan datang di dalam hadis. Ada sebagian hadis sebut satu soalan saja dia tanya. Ada hadis yang ni disebut ada 3 soalan. Dan ini mungkin riwayat yang lain disebut satu soalan saja. Ni satu soalan je dia minta. Sama macam hadis lain lah. Satu soalan je dia sebut. Tuan-tuan boleh baca lah. Satu soalan saja dia minta, lepas tu dilepaskan daripada soalan lah, ataupun himpitan kubur. Baik. Kata muka surat 12. Cukup sekarang tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.